wa ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, yang dihormati Ustaz Nizam, Musha, HK, Surau, tuan-puan, hadirin hadirat dan hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tuan-tuan maklum, saya daripada agensi yang tidak ada kebangsaan daerah Johor Bahru dijemputlah untuk memberikan sedikit tazkirah atau perkongsian. Isu dadah ni, baik. Isu dadah ni semua sedia maklum, memang sejak daripada azali dulu memang tidak dapat dilupuskan, memang tidak dapat dihentikan. Dikurangkan tu mungkin boleh, tetapi kalau nak dihapuskan 100% tu saya rasa perlukan kerjasama semua. Dia tak boleh daripada satu pihak atau dua pihak sahaja. Baik tuan-puan, pada malam ni saya akan berkongsikan apa itu dadah yang famous, yang menjadi trend, yang menjadi kegilaan bukan sahaja remaja, mak, ayah, atuk, nenek, anak-anak kita. Memang boleh dikatakan permintaan yang tinggi, trend pada masa sekarang. Yang pertamanya adalah dadah jenis syabu. Saya ada bawakan satu alat pameran, nanti minta sahabat tolong edarkan, boleh tengok. Baik, ini adalah alatan okey. Ini adalah alat di mana digunakan untuk menghisap dadah jenis syabu ataupun metamfetamin. Bahasa jalanannya batu, sejuk, ais. Okey, dalam tu ada 3 item. Satu botol beserta straw, yang kedua ada lighter, yang ketiga ada paket dadah. Cukup complete set kalau nak cuba malam ni. Tapi lepas cuba susah sikit lah. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan nanti di alat tu, nanti dia satu botol, ada satu salur kaca, ada mangkuk dalam tu. Kalau yang ini adalah satu set. Kalau yang kecil sahaja tuan-tuan, boleh disimpan. Jadi benda tu kalau berada di dalam rumah kita, bermaksud 50 atau 60% ada penggunanya di dalam rumah. Okey, nak simpan dia tak susah. Di celah-celah tilam, potong tilam, simpan dalam boleh. Letak bawah baju-baju. Dadah jenis syabu ni, kalau sesiapa yang menggunakannya, kalau dari segi fizikal lah, pengalaman saya dari segi fizikal ni, tubuh badan, matanya ni berlolok, matanya terkeluar, tubuh bahagian dalam ni, bawah ni mata ni masuk ke dalam, matanya berlolok. Yang kedua, giginya, kita ada gigi kapak depan ni, atas dan bawah gigi kapak dua ni. Di celah gigi kapak tu dia akan pecah ataupun rapuh, dia berlubang. Kalau kita isap rokok, dia mungkin akan ada karat-karat je, tetapi kalau syabu ni dia akan pecah di tengah-tengah ni. Sebab apa? Dia bahan kimia yang menghakis. Yang ketiga, matanya berkaca. Macam mana tengok mata berkaca? Mata berkaca ni macam orang yang tak cukup tidur, matanya berair. Kita nampak matanya berkaca saja. Itu dari segi fizikal. Dari segi tingkah laku, yang pertama memang tak tidur malam lah. Tak tidur, boleh tak tidur selama 3 hari. Kemudian kalau habis kesannya, boleh tidur selama 3 hari tanpa bangun, tanpa makan. Yang kedua, dia akan bertindak agresif. Kita kena peka macam mana perangai anak-anak kita, perangai abang kita, ayah kita, isteri kita, mak kita. Tak mustahil saya cakap isteri, mak, ayah, tak mustahil. Sebab apa? Di ADK daerah Johor Bahru ada orang yang dah ditangkap, dipanggil klien. Klien ni adalah orang yang menjalani rawatan dan pemulihan. Di situ pelbagai kategori umur ada. Daripada bawah umur sehingga ke remaja, sehingga ke dewasa,
sehingga ke titlenya ayah, ibu, atuk dan nenek pun ada. Yang datang bertongkat pun ada. Ya. Saya mula masuk kerja tahun 2008. So sehingga ke hari ini mungkin dalam 13 atau 14 tahun lah. Persepsi saya pada mulanya dengan penagih ni sangat teruk. Sekali dia terlibat, memang hancurlah, jahanam lah kau. Persepsi saya. Saya masuk saja, saya di bahagian penguatkuasa. Memang kerja saya operasi saja. Tetapi bila saya beralih ke unit lain, rawatan dan pemulihan, kita dapat tengok kenapa dia terlibat dengan dadah. Kenapa suami terlibat dengan dadah, isteri terlibat dengan dadah. Kenapa anak terlibat dengan dadah. Kuncinya salah satu adalah keretakan rumah tangga. Family broken. Ataupun anak-anak tu di luar kawalan kita, terlampau bebas. Saya menjalankan ujian yurin di Pasir Gudang, di PPD Pasir Gudang. Untuk tahun ni kesnya agak menurun berbanding dengan sebelum PKP. Sebelum PKP, kes pelajar terlibat dengan syabu, Masya Allah, sangat tinggi. Tetapi selepas PKP, dia ada trend baru, berubah, syabu ni agak kurang. Dia beralih kepada vape, yang mungkin kita hisap sekarang ni, yang kita sedut sekarang ni. Okey? Okey, vape tu nanti perkara lain. Kita syabu dulu. Okey. Syabu ni, satu tadi dia punya tingkah laku agresif, cepat pemarah, dan dia juga mempengaruhi kita pada masa tu. Contohnya, saya adalah seorang pelukis. Kalau saya melukis dengan keadaan normal biasa, saya lukis, lukisannya 90% cantik. Tetapi kalau saya menggunakan syabu, ais, saya boleh lukis, lukisan tu 120% lebih cantik daripada yang asal. Dia mempengaruhi kita. Kalau kita nak bergaduh, kita nak berani, kita ambil syabu. Kalau kata kita tak nak tidur malam, kita nak bawa kenderaan, bawa lori daripada Johor sampai ke Perlis, kita ambil syabu. Berhenti, tuang minyak, kencing, jalan balik. Di kalangan remaja, famousnya syabu ni adalah satu, lumba motor, bergaduh. Yang ketiga, minta maaf, hubungan seks. Yang dua ni kita tahulah. Lumba motor, bergaduh ni untuk berani. Yang ketiga ni tuan-tuan, saya dengan sahabat saya ni wanita. Ini cerita benar. Macam mana dia bertitle J. Dia kenal dengan seorang lelaki, dia tak tahu lelaki tu adalah pengguna syabu. Dia boleh melakukan hubungan selama 3 jam tanpa henti. Macam mana syabu tu mempengaruhi emosi dia pada masa tu. Jadi apa yang ada dalam syabu ni adalah bahan kimia yang merangsang fikiran kita, otak kita untuk mempengaruhi kita pada masa tu. Bahayanya syabu. Okey. Satu cerita, ni kisah di Pontian. Saya banyak di Pontian sebab Pontian ni adalah kampung yang kecil, dia tak besar, tetapi macam mana trend di Pontian, dadah di Pontian ni berubah. Umpamanya macam cendawan tumbuh selepas hujan. Saya buat operasi 4 hari lepas. Okey, 4 hari lepas saya buat operasi, saya tangkap satu tokan dadah. Tokan dadah ni tangkapan ni di bawah section 39B. Masa 39B ni jumlah dadahnya banyak. Selang 4 hari buat operasi yang sama di kawasan yang sama. Saya berjaya tangkap 3 orang dengan section yang sama, 39B. 4 hari lepas tangkap seorang, hari ni tangkap 3 orang, kes yang sama. Bermaksud, selagi ada permintaan, selagi itulah ada penjualan dan pengedaran. Jadi tak mustahil di kalangan kita, keliling kita ni pun, di bandar ni pun ada orang yang menjual, walaupun kecil-kecilan. Okay, tuan-tuan. Baik. Dadah yang kedua
yang menjadi kegilaan rakyat Malaysia. Kalau kita kata artis BTS, semua orang kenal. Kalau kata artis Malaysia yang terkenal, semua orang kenal. Dadah yang kedua ni adalah jenis ganja. Ganja ni dia tak berapa famous di kalangan di bahagian bandar ni. Di kampung-kampung dia famous. Kalau di kampung saya di Kulai, di Felda sangat famous. Lagi-lagi kalau malam tu malam kenduri kahwin. Besok kenduri kahwin, malam ni rewang. Malam ni rewang, malam ni lah buka daun, malam ni lah buka kerem, malam ni lah balut. Ganja. Baik. Kalau saya kata nama jalanan untuk ganja yang biasa didengar, biasa orang panggil ganja. Okey, nama jalanan lain ni apa? Kalau kita dengar lah perbualan anak-anak kita, malam ni jom ayam panggang. Okey, kalau di kampung saya dia panggil ganja ni dengan nama satu ganja lah. Yang kedua ayam. Yang ketiga dam. Yang keempat koi. Okey. Kalau kita prihatin dengan anak-anak kita, perubahan anak-anak kita, cuba kita tengok perbualan diorang dalam WhatsApp, dalam Telegram ataupun dalam telefon. Macam mana diorang berbual? Man, malam ni jom ayam panggang. Dapat sehau dua jadilah. Ayam panggang sehau dua. Sehau dua ni maksudnya apa? Hau ni maksud sedut. Satu sedutan. Satu hau, satu sedutan. Dua hau, dua sedutan. Kalau ayatnya macam tu, malam ni jom ayam panggang, sehau dua. So kita kena alert. Kat mana dia nak pergi malam ni? Kalau kata jom malam ni dam. Jom malam ni dam. Dam ni adalah nama panggil untuk ganja. Okey. Apa dia kesannya? Kesannya dia tidak nampak kesannya tak terlampau cepat pada tubuh badan. Tetapi kesan yang dia alami, satu dia kuat makan. Ganja ni orang kuat makan. Makan aja kerjanya. Dua, ketawa senyum. Kena ganja je mesti ketawa. Berbual ketawa. Cakap ketawa. Tak ada apa-apa pun ketawa. Gembira. Yang ketiga ialah dia sentiasa berwaspada. Dia kalau bahasa orang-orang yang hisap ni, cega, selalu cega. Tengah duduk main telefon, nampak. Tengah duduk, dia macam ada je tak kena, sentiasa berjaga-jaga. Ada orang nak tangkap dia lah, ada orang nak ambil kesempatan dekat dia, dia sentiasa berjaga-jaga. Ganja ni. Okey. Kalau di kawasan Pasir Gudang ni, kawasan yang kita labelkan sebagai kawasan hitam. Kawasan hitam ni kawasan yang banyak penagih dadah kat situ adalah di kawasan, biasanya di kawasan nelayan yang ada aktiviti penangkap ikan nelayan. Banyak orang yang terlibat dengan masalah dadah ni, tak kira ganja, heroin ataupun syabu ni, satunya adalah di kalangan nelayan. Yang kedua di kawasan perumahan PPRT ataupun hybrid, rumah PPRT pun ramai. Okey, macam mana dia orang terjebak? Okey, kalau ikut kajian, ramai orang terjebak dengan dadah. Satunya pengaruh kawan. Pengaruh kawan ni sangat famous. Sedangkan kita sendiri pun, anak-anak kita sendiri pun kadang-kadang lebih dengar cakap kawan daripada cakap kita sendiri. Anak saya pun sama. Darjah 6 sanggup nangis dengan saya semata-mata nak ikut kawan. Cakap kita dia tak nak dengar. Dia lebihkan kawan. Macam tu juga macam mana orang terlibat dengan dadah, lebih kepada kawan daripada mak ayah sendiri. Satu. Yang kedua ialah sifat ingin mencuba. Sifat ingin mencuba ni semua ada. Tuan ada, saya pun ada. Sentiasa nak cuba yang baru, nak tahu. Tapi cara nak tahu tu macam mana? Cara nak cuba tu macam mana? Kalau cara yang betul, kita nak tahu, kita akan kaji dulu. Kita akan baca dulu. Kita akan buat kajian dulu, research dulu.
Apa benda yang kita nak cuba ni? Bukan kita cuba dulu, dah dapat sedap, baru kita nak kaji. Itu dah terlambat lah. Memang tak dapat apa-apa. Baik. Yang ketiga, ialah dadah jenis heroin. Okey. Di kalangan tuan-tuan ni, siapa yang pernah nampak dadah jenis heroin? Macam mana bentuknya? Kalau di belah selatan, di belah Johor ni, dadah heroin ni adalah berbentuk serbu putih macam tepung. Putih kekuningan sikit. Kalau di belah pantai timur, dia warna macam warna coklat. Sepanjang saya bekerja di ADK ni, paling banyak saya pernah pegang dadah jenis heroin adalah sebanyak lebih kurang setengah kilo, 600 gram lebih kurang lah. Suruhnya di mana? Suruhnya tempat yang kita tak jangka. Saya buat tangkapan, 3 orang tengah duduk, tengah potong barang. Istilahnya potong barang. Potong barang ni tengah packing. Kat situ ada satu paket kecil saja yang dia packing. Tapi selebihnya yang 600 gram tu jumpanya di mana? Di belakang baju. Ada macam bawa anjing mengesan. Tapi kita tak bawa anjing lah. Kita tahu taktik diorang kat mana diorang simpan. Tempat yang kita tak terjangka akal kita, kat mana disimpan. Macam mana saya dapat tahu? Dengan gerak-geri mata. Apabila kita geledah, matanya akan tertumpu kat mana disimpan. Dia tengok kat mana saya akan cari. Mata tu akan dia pergi kat mana dia simpan. So kita tahu kat mana yang dia rasa tempat tu tak selamat lagi kalau saya nak cari. Kat situ saya jumpa 600 lebih gram. Tapi sayangnya kes tu bila naik ke mahkamah, tuan-tuan pernah dengar tak? Seorang lelaki dia tangkap dengan ada pemilikannya ada lebih kurang 200 gram dadah jenis isyaki heroin. 200 gram. Di bawah seksyen 39B, hukuman diperuntukkan gantung sampai mati. Okey, itu hukuman diperuntukkan. Tetapi bila dihantar ke makmal, yang akan diambil adalah dadah sahaja. Bahan-bahan lain, bahan kimia ke, lampu Kalimantan ke, ubat batuk ke, Panadol, bahan-bahan kimia lain tidak dikira. Jadi daripada 200 gram tu yang kita jumpa, yang kita tangkap, hanya diambil dadah saja. Mungkin kandungan dadah tu 0.5 gram saja. Selebihnya adalah bahan-bahan kimia. Jadi dalam undang-undang hanya kita ambil bab dadah saja. Jadi daripada hukuman seksyen 39B, hukuman diperuntukkan gantung sampai mati, boleh turun seksyen kepada seksyen 12.2, memiliki hukumannya penjara, hukumannya RM5,000 atau gagal bayar 3 tahun penjara. Disebabkan hanya kerana ambil dadah, bahagian dadah tu sahaja. Bahagian lain tak diambil. Begitu juga dengan syabu. Jadi mana-mana tokan yang kena tangkap ni, diorang tak risau kena tangkap. Sebab apa? Bila hantar makmal, sekilo, keluar makmal 200 gram dia. Hukumannya denda RM5,000, RM10,000. Toke besar bayar, keluar penjara, settle. Itu undang-undang kat Malaysia. Macam mana pengiraan dadah tu dibuat? Okey. Ada yang bertanya kenapa Thailand menghalalkan ganja. Okey. Di Malaysia kenapa tak boleh? Sebelah je, Thailand, Malaysia. Kenapa Thailand boleh, Malaysia tak boleh? Sedangkan ganja banyak kebaikan. Orang kata, saya menyampaikan apa orang kata. Okey. Satu, kenapa di Thailand ganja dihalalkan? Maksud dihalalkan tu boleh dihisap, boleh ditanam tanpa perlukan lesen ataupun kelulusan. Satu adalah faktor ekonomi mereka. Okay, yang kedua,
adalah mentaliti. Macam mana mentaliti orang luar dengan rakyat Malaysia. Kalau tuan-tuan tengok di luar negara, mereka sediakan satu tempat untuk menghisap dadah. Contoh, satu tempat, satu bangunan ni, tempatnya hanya untuk hisap dadahnya heroin je. Duduklah dalam tu hisap. Keluar tak boleh hisap. Di luar negara. Tetapi, kalau diperhatikan di Malaysia, agak-agak jadi tak? Saya rasa makin banyak bergelimpangan di luar daripada di dalam. Sebab apa? Mentaliti rakyat diorang dengan rakyat kita adalah tak sama. Baik. Terkini, kalau tuan-tuan baca dekat WhatsApp, ada isu berkaitan dengan paket gula-gula yang mengandungi dadah. Ada tak? Dia macam paket kecil, dibancur dengan air ataupun dimakan. Baru-baru ni viral. Sebenarnya paket tu dulu pada tahun 2020 atau sebelumnya memang dah viral. Okay. Cuma pada 2-3 hari lepas ni dia viral semula. Saya tak tahu tu ada cerita lama ataupun cerita baru. Biasanya kalau viral ni cerita baru. Baik. Kalau anak-anak kita beli packing kecil tu, bungkusan tu, minum. Kemudian kita tengok dekat WhatsApp, ini yang anak aku minum tadi ni. Ni ada dadah ni. Okey. Sebenarnya memang ada paket kecil tu mengandungi dadah, memang ada. Tetapi ia digunakan ataupun dijual di pasaran kelab malam sahaja. Kelab malam, disko. Dengan harga RM50 ke atas. Okey. Kalau ada di luar, di pasaran luar, di kedai-kedai runcit, di kedai mamak, di kedai-kedai tepi jalan, ada jual dengan harga RM2 atau RM3, itu bukan. Kalau nilai ringgitnya kecil, itu bukan. Dia biasa nilai ringgitnya besar. Dan kalau ada dijual di pasaran ni, di pasaran luar ni, itu adalah makanan biasa, makanan jajan biasa. Dia takkan jual di pasaran terbuka. Begitu juga dengan pelet sesi. Kalau dulu orang pergi goyang, makan pelet sesi, ambil telan, minum air telan. Tapi sekarang macam mana dimodernkan, pelet sesi tu dijadikan dengan stiker saja. Stiker tu ambil, letakkan lidah, cair, dia boleh enjoy. Macam mana trend dadah dahulu di-upgrade, buat penambahbaikan, dibuat R&D, dijadikan lebih baik yang kita tak terfikir bentuknya. Okay, satu dadah kita panggil NPS, New Psychoactive Substance, dadah barulah orang panggil. Kalau anak-anak kita hisap vape, anak kita hisap vape, abang kita hisap vape, kita sendiri hisap vape, vape yang ada flavor tu. Baik. Sekarang ni telah dimodernkan, ganja yang dulunya dalam bentuk daun kering telah dimodernkan, di-upgrade menjadi cecair flavor. Nanti balik, cuba tanya anak kita yang sekolah menengah, pernah dengar tak perkataan pedem? PEDEM, pedem. Pedem ni adalah nama flavor untuk ganja sintetik. Kalau anak-anak kita senyum, contohlah saya bagi kata, Man, pernah dengar pedem? Mana ayah tahu? Kalau dia buat macam tu, bermaksud dia tahu pedem tu apa. Tapi kita tak boleh tuduh dia ambil. Dia tahu sebab apa di kalangan pelajar sekolah menengah sangat famous, sangat popular pedem ni. Saya tanya sendiri seorang pelajar di sekolah menengah di kawasan Pasir Gudang. Pedem ni dijual dengan harga RM2.10. Saya jual ni flavor pedem
Okey, saya ada. Nak berapa sedut? Nak berapa hau? Saya nak 2 hau. 2 hau, 2 titik. Okey, contoh. Saya titik kat flavor, dekat vape, 1, 2 titik. Okey. Pasang. Okey, sedut. Sedut sampai kecut muka, sedut sekali, lepas. Sedut kali kedua, lepas. RM10. Ini pelajar tu sendiri mengaku macam mana penjualan pedem di kalangan pelajar. Yang kedua, di rumah, jual di rumah. Okey, saya ada vape, saya ada salur di luar tingkap. Okey, nak berapa pam? 2 pam. Okey, 2 pam RM10. Ambil kat tingkap RM10. Okey, ni salur dah ada keluar tingkap. Okey, sedut. Sedutlah, 2 kali sedut, okey habis. RM10. Kesannya sama macam ganja, tetapi kebaikan yang tak baik sebenarnya. Kita tidak boleh kesan dia melalui air kencing. Kalau ganja kering tu kita hisap, kita buat ujian saringan air kencing, kita boleh tahu dekat strip tu keluar positif. Tetapi ganja jenis sintetik ni, jenis flavor ni, kalau kita buat ujian saringan air kencing, kita tak boleh detect. Macam mana kita nak tahu? Adalah melalui perubahan tingkah laku anak kita. Okey. Kita tengok anak kita berubah macam mana. Kalau dulu dia seorang yang boleh dengar cakap, boleh dengar nasihat, bertutur dengan yang elok, bercakap cara yang elok, boleh tegur adik-adik, boleh dengar nasihat adik. Tiba-tiba berubah. Jeling sikit, apa jeling-jeling? Suruh makan, nantilah orang makan. Tiba-tiba berubah, agresif. Kalau adiknya tegur, bang, ambilkan air, pergi ambil sendiri. Tiba-tiba dia berubah. Kita kena alert perubahan tingkah laku. Dalam telefon, smartphone, ada satu aplikasi yang telah dibangunkan, nama dia Kamus Anti Dadah. Tuan-tuan boleh download aplikasi tu. Dalam tu ada banyak kategori. Macam mana kita nak tahu anak kita terlibat dengan dadah. Contoh, cara nak tahu anak terlibat dengan dadah, nanti dia ada soalan. Tingkah laku, perbuatan, fizikal, kita tanda je kat situ. Nanti dia akan calculate, dia akan kira, nanti dia akan beritahu, okey, risiko tinggi, sila rujuk dengan pejabat ADK yang terdekat. Okey, aplikasi itu boleh digunakan, boleh dijadikan sebagai kita punya panduan. Okey tuan-tuan, macam saya cakap tadi, di ADK daerah Johor Bahru, pelbagai usia, bawah umur, dewasa, remaja, sampai ke orang tua. Okey? Percaya atau tak, saya katakan, saya jumpa seorang wanita. Wanita ni ditangkap di kelab malam kerana ujian saringan air kencing dia positif metafetamin ataupun syabu. Macam mana dia boleh kena? Dia datang bersama suami. Saya tanya dia, siapa yang kena pengawasan? Puan ke encik? Isteri saya, dia cakap. Cik tak kena? Saya tak kena. Saya tanya, macam mana puan boleh kena? Saya sambut birthday hari jadi kawan saya. Trend sekarang, ini kategori makcik tau. Kategori makcik. Kategori makcik, trend sekarang sambut hari jadi kawan-kawannya di mana? Di kelab malam. Itu kategori makcik tu. Macam mana dengan kategori remaja? Di Dangabeh, bangunan tinggi-tinggi semua, betul? Bangunan tinggi-tinggi, bangunan yang tepi laut dulunya Lido, sekarang bangunan berpuluh-puluh tingkat. Di situ dan juga di Forest City adalah tempat yang sangat famous, sangat popular kalangan remaja kita membuat parti liar. Macam mana budak sekolah guna dulu WeChat.
Guna aplikasi WeChat, booking, malam ni 5 orang. Cukup 20 orang, tutup, pergi parti. Budak sekolah menengah. Nak booking senang je, hantar nama, transfer RM50 dah cukup. Sampai sana, lelaki ada, perempuan ada, arak ada, air gas ada, syabu ada, pelastasi ada. Bebas sampai ke pagi. Di 2 tempat tu, sangat-sangat famous. Kalau saya cerita pasal gudang lah, sebab sini kalau dengan pasal gudang kan. Okey. Kita kalau tengok anak-anak kita keluar tak balik pukul 10 malam, kita risau tak? Pukul 10 malam, pukul 11 malam. Yang lelaki mungkin kerisauan kita mungkin dalam 60-70% sebab lelaki. Kalau perempuan pukul 10 tak balik, pukul 11 tak balik, pukul 12 tak balik, pukul 1 baru balik. Terjadi di kawasan Pasir Gudang, kasih cerita Pasir Gudang lah sebab sini kawasan penduduk, kita tahu macam mana komuniti kita, macam mana jiran-jiran kita. Seorang pelajar perempuan, tak cantik mana pun, tak cantik, biasa je, muka dia biasa je. Kalau kita sekali pandang, dah. Dia punya kecantikan tu macam tu lah. Sekali pandangnya okey, biasa. Dengan tudung tak lipat, terbuka gitu. Dia sering berpindah-pindah sekolah. Pindah sekolah ni kena buang, pindah sekolah lain. Kemudian bila sampai satu sekolah yang terakhir ni, cikgu tanya, kenapa awak sering pindah sekolah? Kenapa asyik kena buang? Dia tak nak cerita. Dia kata masalah keluarga. Itu saja. Satu hari, bila dia datang sekolah, jumpa kaunselor, dia cakap, cikgu, boleh tak tolong saya? Saya nak buat ujian. Kalau lelaki, penyakitnya siflis. Kalau perempuan, sakitnya sama. Siflis juga. Dia kurang macam tu lah. Saya nak buat ujian. Cikgu buat saya pergi klinik, saya nak buat ujian. Kenapa? Baru dia buka cerita. Sebenarnya, dia pada waktu malam bekerja sebagai call girl untuk golongan elit Singapura. Okay? Call girl golongan elit Singapura. Masuk satu malam tu boleh dapat dalam 600-700 dalam tangan. Senang-senang tu. Satu, kenapa dia terlampau bebas? Sebab satu ialah family broken. Suami, mak dan ayah dia dah bercerai. Yang kedua, maknya tak ambil tahu langsung pasal dia. Yang penting anaknya ada, cukup. Balik pukul berapa, pergi sekolah ke tak pergi sekolah, tak nak tahu. Jadi pihak sekolah tak boleh buat apa-apa. Pihak sekolah tak boleh bawa dia ke klinik untuk buat pemeriksaan, tak boleh. Hanya keluarga sahaja boleh bawa. Jadi telefonlah cikgu ni dengan si keluarga tu. Puan bila datang sekolah, kita nak bincang sikit. Datang sekolah, ceritalah dekat maknya. Maknya pula tanya anaknya, bila last? Dah 3 minggu. Rupanya yang last tu dia bersama dengan seorang lelaki yang ada penyakit siflis. Jadi dia risau. Tahu tak apa jawapan maknya? Jawapan maknya senang je. Tak apalah cikgu, dia dah tak buat lagi. Dia dah tak buat lagi. Jadi nak risau apa? Itu jawapan maknya. Kita sebagai yang kata cikgu lah, kita yang dengar pun rasa ini mak ke bukan mak? Ini orang ke bukan orang? Okey. Jadi alhamdulillah maknya bawa juga. Pergi cek, tak ada jangkitan apa-apa. Itu anak perempuan. Macam mana anak kita lelaki? Macam mana dengan ahli keluarga kita yang lain? Macam mana dengan isteri kita mungkin? Abang kita mungkin? Kita sendiri mungkin? Kita kena tengok. Kita kena tahu macam mana trend sekarang. Macam mana syurga dunia ni membawa kepada masalah dadah. Dan yang terakhir, saya yakin yang ni semua orang tahu.
air ketum. Walaupun dia bukan dadah, tetapi permintaan dia sangat tinggi. Seseorang yang ditangkap kerana memiliki daun ketum bukan di bawah atar dadah, tetapi di bawah atar racun. Kesannya sama macam orang mengambil dadah. Itu air ketum satu perkara yang sangat memusingkan sekarang ni. Yang kata kita dewasa, budak sekolah seawal darjah 4 sudah minum. Yang berikan siapa? Ayahnya berikan. Sebab apa? Demam. Kalau ayah dah berikan air ketum di rumah, dah simpan air ketum, macam mana kami yang di luar ni kesana ke sini, ketum ni salah, ketum ni tak baik, ketum ni banyak kemudaratan, tetapi kat rumah dah ada, dah minum dah. Tak salah cikgu, ayah saya dah bagi. Ayah rebus kat rumah, bagi minum. Jadi di komuniti ini saya harap kalau ada minum air ketum, tolonglah berhenti. Kesannya sangat teruk. Bukan sekarang, pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sehingga sini saja perkongsian saya dapat beri. Andai kata kalau ada pertanyaan ke apa, bolehlah jumpa saya, cari personal ke apa, nak tanya pun tak ada masalah. Saya boleh huraikan bantuan. Jadi oleh itu saya mohon maaf andai kata ada salah silap, kata-kata andai kata tak sesuai, saya minta maaf. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.